إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ونويت كما نوى سلفنا الصالح. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وبعد. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk mendirikan solat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, kita diberi umur, diberi nafas, diberi kekuatan, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita menunaikan solat maghrib berjamaah dan seterusnya dapat kita duduk bersama-sama di dalam majlis ilmu ini menyambung pengajian kitab kita, kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 ni tuan-tuan, di muka surat 30 ni, ada pada muka surat 30 ni. Jadi sebelum kita teruskan, kita baca dulu hadis ini. Qala al-musannif الإمام النووي رحمه الله تعالى نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadis kita pada malam ni tuan-tuan ringkas. Ringkas ni insya-Allah boleh berkali dua hadis pada malam ni. Kalaunya ada kesempatan, kita boleh baca dua hadis sebab dia ringkas sahaja. Tapi walaupun ringkas, kata ulama, hadis ini, hadis yang ke-13 ini adalah salah satu, sebahagian ulama kata salah satu daripada 4 hadis yang merupakan sumber akhlak bagi orang Islam. Hadis berkait dengan persaudaraan, hadis berkait dengan persahabatan kita sesama Islam. Bagaimana hubungan kita dan bagaimana perasaan kita sesama Islam ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Baik, kita tengok terjemahannya dahulu.
daripada Abi Hamzah. Abi Hamzah ni kita panggil kunyah. Abi Hamzah ni dipanggil kita dinamakan kunyah. Siapakah gerangannya? Iaitu Sayyiduna Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik ni tuan-tuan, dia adalah orang Ansar. Maknanya dia ni adalah orang Madinah, orang Ansar. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula-mula sampai ke Madinah, maka orang Madinah menyambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sambutan yang sangat luar biasa. Pakat duk eret tali utar Rasulullah, wahai Rasulullah, marilah duduk rumah saya, wahai Rasulullah, jadilah tetamu saya. Pakat berebut-rebut nak menyambut, nak melayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penduduk Madinah pada masa itu berduyun-duyun bawa hadiah pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri hadiah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibu kepada Anas ini ataupun ayah dia, penjaga kepada Sayyidina Anas bin Malik, dia pegang tangan anak dia, Anas ini. Anas ini pada waktu itu diriwayatkan umurnya 10 tahun. Jadi dia pegang tangan anak dia yang bernama Anas bin Malik ini, heret ataupun pegang piping pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi ngadak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya penjaga dia, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas ini, budak ini, Anas ini adalah budak yang bijak, yang cerdik. Jadikanlah dia sebagai khadam kamu. Jadi dia beri hadiah anak tu. Orang lain dia beri hadiah makanan dan sebagainya. Adapun penjaga kepada Sayyidina Anas bin Malik ini, dia beri anak dia sendiri. Jadikanlah Anas bin Malik ini sebagai khadam kamu. Maka dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima pemberian itu, dan jadilah Sayyidina Anas bin Malik ini khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Suka dia. Daripada umur 10 sampai umur 20 tahun dia duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata guru kami Al-Fadil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran hafizahullah taala, dia kata Sayyidina Anas bin Malik ini masa duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak ajar belah mana. Tidaklah kata Rasulullah mengajar fiqh ke ilmu tauhid ke ilmu tafsir ke apa kepada Sayyidina Anas bin Malik. Tidaklah mengajar belah mana. Cuma menjadi khadam sahaja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik ini jadi ulama, jadi sahabat yang antara sahabat yang paling alim pada masa itu, dan menjadi rujukan pada sahabat yang lain. Jadi kata ulama, mari mana ilmu Anas bin Malik ni? Mengaji tak? Bahkan Sayyidina Anas pernah berkata bahawa Rasulullah tidak pernah berkata apa-apa. Dia buat gambar Rasulullah tak aja marah. Tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah marah kepada khadamnya itu. Maka mari mana ilmu yang dicapai oleh Sayyidina Anas bin Malik? Kata ulama, ilmu ini mari dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Anas bin Malik. Sayyidina Anas boleh dengan cara melihat, tengok tu boleh ilmu dah, dan jadi alim bukan main. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa kepada Sayyidina Anas ini 3 benda. Disebut dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidina Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhu al-jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya dan anaknya dan berkati ia. Banyakkan hartanya dan anaknya dan berkati ia. Ada satu lagi riwayat, dia kata panjangkan umurnya. Panjangkan umur Sayyidina Anas bin Malik wa adkhilhu al-jannah. Ini doa Nabi kepada khadam dia Sayyidina Anas bin Malik. Dan kata Sayyidina Anas selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni orang antara manusia yang paling banyak harta. Aku ni antara manusia yang paling banyak harta. Kebun orang lain buah sekali setahun, kebun aku 2 kali setahun. Kebun orang lain kemarau, kebun aku turun hujan. Anak-anak aku, anak cucu aku ni mencecah 100 lebih. 100 lebih. Kata satu riwayat, anak-anaknya sahaja mencecah hampir 100 orang.
90 lebih daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dan kata Sayyidina Anas, aku sudah melihat doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku tunggu doa yang terakhir, iaitu Rasulullah doa kepada dia untuk dimasukkan ke dalam syurga. Banyaklah kisah Sayyidina Anas bin Malik ini, tuan-tuan. Banyak ayat salah cerita boleh buat orang buat lagi ni. Tak ada putih hadis gini kan. Katanya guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad, ada pula kan Sayyidina Anas ni. Apa ni hadis seterusnya? Lambat lagi nak jumpa ni. Kena ayat lalu. Katanya guru kami Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran hafizahullah taala, Sayyidina Anas bin Malik ni umur dia panjang dan dia sempat hidup dengan pada masa fitnah umat Islam, pada masa pergolakan umat Islam. Dia deal dengan gubernur yang zalim. Dia deal dengan seorang gubernur yang dipanggil Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sahu nama ni, bila sebut nama ni orang yang kuat, zalimnya macam-macam, bunuh orangnya, igat orang macam-macam. Dan antara orang yang nak diambil tindakan oleh gubernur tersebut ialah ni sahabat Nabi ni, Sayyidina Anas bin Malik. Masa tu dia tua. Sayyidina Anas bin Malik pada masa itu sudah berumur. Dan bila mana Hajjaj ini pergi dekat Anas untuk ditangkap, untuk igat, kata Sayyidina Anas, wahai Hajjaj, mu tak boleh buat apa-apa kepada aku, sebab aku telah belajar satu doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah ambil satu doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bila aku baca doa tu, tak ada orang boleh buat apa-apa. Tak ada orang boleh buat khianat apa-apa. Maka Sayyidina Hajjaj ini bila dia dengar begitu, maka dia lagu mana? Tak jadi igat, tak jadi tangkap. Dan dia balik di rumah, bahkan dihantar dua orang anak dia pergi ngaji dengan Anas. Masa tu Sayyidina Anas ada majlis ilmu ramai pelajar-pelajar. Pergi ngaji dengan Sayyidina Anas bin Malik. Pergilah mengaji, mari anak Hajjaj ini nak belajar dengan Anas. Tujuannya apa? Nak ambil doa tu. Nak ambil doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Anas tahu dua orang ni mari ni bukan tujuan apa, cuma nak ambil doa tu je. Ambil doa yang dibelajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Anas bin Malik tak ajar paksa dah. Tidak ajar sampai paksa dah doa itu. Dan doa itu tidak diketahui sampai ke hari ini. Tapi hamba tahu. Hamba tahu. Kalau tuan-tuan nak tahu, semulalah pula cerita ni bersambung. Sebab tu guru kita buat suspend kita juga mula. Jadi hadis kita pada pagi ini, pada malam ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan seseorang kamu. La yu'minu asal maknanya tidak beriman, tapi terjemahannya yang tepat maknanya tidak sempurna keimanan seseorang kamu. Tidak sempurna beriman. Kamu ni beriman, tapi iman itu tidak sempurna. Jadi lagu mana nak jadi iman itu sempurna? Lagu mana nak jadi iman itu sempurna? Keimanan seorang kamu sehingga dia mencintai atau mengasihi untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Dia cinta untuk saudara dia apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Sebelum kita kecek tajuk cinta kepada saudara ini, kita nak ayat sikit pasal iman yang sempurna. Kata guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran hafizahullah ta'ala, iman ini dia ada beberapa jenis. Ada iman yang sentiasa naik. Iman yang sentiasa naik iaitu iman para Nabi dan Rasul. Hak ni tak berkurang, naik semua, sentiasa bertambah. Dan ada iman yang tidak berubah, komplit, sempurna, kemah semua dan tidak berkurang sikit apa. Iman siapa? Iman para malaikat. Keimanan, kepercayaan, keyakinan para malaikat tak berubah. Baik, ada pula yang tidak ada iman langsung. Ada pula yang tidak ada iman langsung, kita namakan sebagai kafir, yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya dan sebagainya. Hari kiamat itu kita panggil sebagai kafir.
Ada yang banyak naik, ada yang jenis golongan manusia ni yang naik seumur iman dia, kadang-kadang turun. Dan kita ni, kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata al-iman yazid wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Lagu mana bertambah? Bertambah dengan amal saleh. Lagu mana dia berkurang? Berkurang dengan maksiat dan dosa. Jadi orang yang banyak naik ini dipanggil golongan abrar, orang yang baik, orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah ni banyak baik. Tapi ada masa dia tersilap buat dosa, maka di situ imannya berkurang. Dan ada pula sejenis golongan manusia ni yang imannya banyak turun, jarang-jarang naik. Turun semua, turun. Jarang-jarang yang nak naik. Ni siapa ni? Iaitu orang yang ahli maksiat, orang yang bergelumai dengan maksiat, duk main dengan dosa semua, maka iman dia duk turun. Jadi pilihlah kita nak duduk mana so. Kita nak duduk naik semua ke, turun semua ke, maka pilih. Dan iman ini bertambah dengan amal saleh. Jadi salah satu nak jadi sempurna iman ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah kita kena mencintai. Kita kena mencintai untuk saudaranya. Maknanya apa dia? Mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maknanya kalaulah kita ni suka apa? Kita suka dipuji oleh manusia. Contoh kan, kita ni suka dipuji oleh manusia, maka kita nak saudara kita pun dipuji oleh manusia. Kita nak saudara kita. Kita suka hidup senang, kita nak sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan. Maka kita pun nak saudara kita sesama Islam ini pun sihat tubuh badan. Kalulah ada di kalangan saudara kita yang tidak sihat ataupun tidak mendapat nikmat seperti kita, maka kita rasa susah hati dan rasa sedih. Sebab apa? Sebab iman. Kalau kita ni orang yang tidak sempurna iman, maka bila berlaku musibah kepada orang, kita pun rasa suka. Berlaku musibah kepada saudara-saudara kita rasa suka, lega. Pada dah muka. Tu maknanya iman tu tidak sempurna. Jadi sekiranya kita ni iman yang sempurna, maka kita akan nak apa yang molek untuk diri kita, apa yang kita suka, kita nak juga saudara kita mengecapi benda yang sama, merasai benda yang sama. Begitu kedudukannya. Kata ulama, zahir hadis ini seolah-olah kita nak kita dapat dengan saudara kita serupa. Kalulah kita boleh duit, kita pun nak saudara kita boleh duit juga. Kita nak begitu, cita-cita kita biar nak lagu tu, nak biar sama. Tetapi kata ulama, hakikatnya kalulah nak mencapai iman yang sempurna dalam bab cinta kepada saudara ini, kita mestilah jadikan saudara itu lebih daripada kita. Bab apa yang jadi kena lebih? Sebab kata ulama, dia sebut apa, jumpa ke tak nama dia, qala Abu Zannad, kata seorang ulama, dia kata zahiru hazal hadis at-tasawi wa haqiqatuhu at-tafdhil. Zahir hadis ini nampak seperti kita nak serupa, tapi hakikatnya kita nak supaya saudara kita lebih daripada kita. Bab apa jadi lagu tu? Sebabnya sifat manusia, kita sentiasa nak nombor satu. Gapo-gapo pun sifat kita ni biasanya kita nak nombor satu. Kalau boleh biar akulah paling pandai sekali dalam kelas ni, contoh budak sekolah. Kalau boleh akulah yang paling senang sekali hidup. Kalau boleh biar akulah paling pandai sekali, akulah paling kaya sekali, akulah yang paling smart sekali. Nak hak nombor satu. Biasanya tabiat manusia ni dia nak berada di puncak, nak nombor satu. Tapi bila dia sampai ke satu tahap iman, maka dia biarkan hak nombor satu tu beri ke orang lain. Jadi dilebihkan orang lain. Bila orang lain nombor satu, dia nombor dua adalah, ataupun nombor tiga, nombor empat, nombor lima, nombor enam, tujuh sampai 9, 10. Maka dilebihkan orang lain daripada diri sendiri. Disebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memuji sifat golongan Ansar yang mengutamakan orang lain. Ansar ni orang-orang penduduk Madinah. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ini mementingkan orang lain, walaupun diri dia sendiri pun ada keperluan sebenarnya. Sebab tu kita dengar cerita-cerita di kalangan sahabat, bila Rasulullah SAW didatangi oleh seorang miskin yang tak ada makanan, lapar. Rasulullah tanya, siapakah yang boleh melayan
saudara kita ini. Maka seorang sahabat kata, saya wahai Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Maka dia ambil seorang ni, mari pergi rumah hamba, mari pergi rumah hamba. Bila sampai rumah dia, tengok-tengok tak ada pun makanan. Tak ada pun makanan dalam rumah itu. Dia tanya isteri dia, gapo yang ada? Ada tapi sikit dok nak makan. Gini. Masa kita ngidam lepas ni, kita tutup lampu, kita mapu lilin, kita mapu api biar gelap, biar dia makan dalam keadaan gelap. Jadi kita buat lalu makan. Adapun saya tuan rumah ni, saya buat lalu makan. Supaya dia boleh makan dan kita pun senang. Kita pun senang sebab dia boleh makan. Maka itulah yang dibuat oleh sahabat ini. Itulah yang dibuat oleh sahabat ini. Dia tetamu tu mari rumah dia, bila dihidangkan makannya, dia mapuh lapu, dia kata, silakan makan. Allah minta maaf lah, gelap weh malam ni, gelap weh, makan. Kami ni makan tegak. Tuan rumah tak makan, lapar pada malam itu. Inilah dia orang yang mencintai saudaranya lebih daripada diri sendiri. Bahkan sifat dipanggil dalam istilah bahasa Arabnya mengisar. Isar ni mengutamakan orang lain. Bahkan sifat ini wujud di dalam hati para sahabat sehingga dekat nak mati. Sehingga dekat nak mati pun ada perasaan ini dalam hati mereka. Ingat pada saudara-saudara. Kalau tuan-tuan biasa dengar cerita Ikrimah bin Abu Jahal, anak pada Abu Jahal. Abu Jahal ni mati dalam keadaan kafir. Anak dia ni nama Ikrimah bin Abu Jahal. Anak dia ni beriman pada Allah, beriman dengan Rasulullah, dan meninggal dunianya dalam medan perang. Meninggalnya di medan perang. Mati dalam peperangan, dekat dengan nak mati dalam perang dia. Dalam peperangan itu, dia perang itu masa tu 3 saudara. Bukanlah 3 saudara, maknanya dia ada kaum kerabat dia, sama ada sepupu dia ke pak saudara dia, aku tak ingat. Jadi dia perang sekali 3 orang ni, dan 3-3 cedera parah. Ketiga-tiga cedera parah. Ketiga-tiga cedera parah. Dalam keadaan sakit tenat nak meninggal dunia ni, dalam keadaan dia sakit tu, marilah seorang tentera Islam yang lain nak beri air. Nak beri air kepada dia. Bila nak beri air, dia pun nak minum air, dia dengar saudara dia sakit sebelah. Dia kata, tak sebelah. Pergi kau sebelah. Nak ayat gitu semua dah. Pergi kepada orang yang sebelah. Pergi kepada orang yang kedua. Bila pergi kepada orang yang kedua, acuh nak minum air, dengar pula orang yang ketiga. Jangan minum. Tak sorry kat aku. Pergi kepada orang sebelah. Pergi kepada orang yang ketiga, tengok mati dah orang yang ketiga. Kisah yang masyhur, berkali tuan-tuan biasa dengar kisah ni. Tapi disebut oleh ulama kisah ini, mati orang ketiga, kembali semula pada orang yang pertama mati dah. Pergi kepada orang yang kedua, mati. Ketiga-tiganya meninggal dunia, mati syahid dalam keadaan tidak sempat minum air. Sebab apa? Mengutamakan saudara lebih pada dirinya sendiri. Kata ulama, bapa yang dia mati dalam keadaan begitu? Sebab sepanjang hidup dia mengutamakan saudara dia daripada diri dia sendiri. Inilah benda yang tidak ada dalam hati umat Islam pada hari ini. Umat Islam tidak ada dalam hati ini mengutamakan saudara lebih daripada diri sendiri. Baik, qala kesimpulan, iman tidak sempurna kalau tidak ada rasa kasih sayang antara satu sama lain. Tidak ada kasih sayang antara satu sama lain. Kita kecek pasal sahabat, tak kecek pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dan umatnya. Waktu lagi lah, tak boleh nak digambarkan. Kata guru kami, Rasulullah bertahajud tiap-tiap malam. Bertahajud tiap-tiap malam bukan untuk dia, bukan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk umatnya. Bertahajud, qiyamul lail itu disebut dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada waktu malam bertahajudlah, mudah-mudahan kamu akan dibangkitkan di maqam mahmuda, satu maqam yang terpuji. Apa maqam yang terpuji? Maqam memberi syafaat. Jadi Rasulullah ni nak tolong umatnya di hari kiamat esok, nak tolong umatnya di hari kiamat, sebab nak supaya semuanya bahagia. Nak supaya semuanya bahagia, maka dia bertahajud pada waktu malam. Itu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda iman yang sempurna. Yang kedua, Islam menggalakkan umatnya hidup berbaik-baik dan harmoni. Jangan duk bala. Ini masalah kita ialah berdengki. Apa makna dengki? Apa makna hasad? Hasad ni apa? Hasad ni kita bercita-cita nikmat yang ada pada orang lain tu hilang. Orang itu boleh nikmat, contohnya dia boleh kaya, maka kita bercita-cita kekayaan itu hilang daripada dia.
Itu dengki. Itu adalah dengki. Itu bukan kata tidak, bukan kata ni, maknanya email itu masalah besar. Dia kena baiki lah, kena main ngaji, kena buat. Kata ulama, tak seri hasad lagu mana, jangan tengok nikmat orang. Jangan duk tengok kereta orang pakar, kereta besar, jangan duk tengok rumah besar, jangan duk tengok. Kalau tengok pun dengki, tak usah tengok petai lagi. Jadi Islam menggalakkan umatnya hidup berbaik-baik dan harmoni. Yang ketiga, Islam memerintahkan umatnya supaya bersikap baik sesama Islam. Bersikap baik sesama Islam. Itu hadis yang ke-13. Hadis yang ke-14 pula. Lagi. Tak masuk lagi, dah. Isa dah. Tak lagi dah. Hadis pendek-pendek lah kita, insya-Allah. Qala al-hadisur rabi'a ashar. Hadis yang ke-14. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa erti hadis kita yang seterusnya, hadis yang ke-14, diberi tajuk sebab-sebab hukuman bunuh dalam Islam. Ni dalam bab hukuman bunuh dalam Islam. Adakah Islam boleh membunuh sewenang-wenangnya? Tidak, jawapan dia. Hanya sebab-sebab tertentu yang boleh membunuh. Kita tengok erti hadis. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah Ibnu Mas'ud. Kita ayat dah cerita ni. Abdullah Ibnu Mas'ud ini pun adalah orang yang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sahibun ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjaga capal Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga selipar kasut Rasulullah. Dan juga dipanggil juga sahibus sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuat ada cerita ni kita jumpa dah nama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pada hadis sebelum ini. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seseorang Islam kecuali dengan salah satu daripada tiga. Kita tidak boleh membunuh, menumpahkan darah mana-mana orang Islam kecuali bila berlaku tiga benda ni. Bila berlaku tiga benda. Dan kata guru kami, yang boleh melaksanakan perkara ini hanyalah pemerintah. Bukan kita orang kampung tak boleh buat. Kita orang kampung tak boleh buat. Hanya pemerintah yang berkuasa yang boleh buat. Baik, yang pertama, janda yang berzina. Janda yang berzina maknanya orang yang sudah, perempuan yang sudah berkahwin, supalah lelaki yang berkahwin bersupa. Janda yang berzina dalam Islam hukumannya ialah rejam sampai mati. Yang kedua, jiwa dengan jiwa. Jiwa dengan jiwa ni maknanya dia membunuh dengan sengaja. Dia telah membunuh, maka dia akan dibunuh balas. Dia memulakan pembunuhan, dibunuh dengan sengaja orang Islam. Maka bila disabutkan kesalahan itu, dia akan dibunuh balas. Itu yang kedua. Dan yang meninggalkan agamanya iaitu murtad. Murtad keluar daripada agama, terpisah dari kumpulan. Terpisah dari kumpulan, kata ulama, maknanya terpisah daripada kumpulan umat Islam, keluar daripada agama Islam. Sebab tu dalam agama kita, orang yang keluar daripada Islam ini hukumannya ialah bunuh. Walaupun bunuh, kata ulama, diberi masa untuk bertaubat. Diberi masa untuk bertaubat. Atau kalau tak saya bertaubat, maka hukumannya ialah bunuh. Tiga perkara ini menyebabkan seseorang itu dibunuh di dalam Islam. Ditulis bawah tu, yang terpisah dari kumpulan. Bila seseorang itu telah murtad dari Islam, maka bererti ia telah terpisah dari agama yang dianut oleh kumpulan Islam. Terpisah tu adalah huraian kepada murtad. Dia sebut meninggalkan agamanya, terpisah dari kumpulan. Jadi bila seseorang itu keluar daripada agama, maknanya terpisah daripada kumpulan. Termasuklah juga golongan yang keluar dari kumpulan Islam
walaupun mereka tidak murtad. Lagu mana? Seumpama golongan Khawarij. Golongan Khawarij ni golongan yang wujud pada suatu masa dahulu, dan kata ulama ada juga pada zaman lah ni perangai-perangai seperti Khawarij ini. Jadi cuma kita tidak menghukum lah dah. Cuma pada masa dulu orang yang Khawarij yang keluar daripada khilafah ataupun pemerintah Islam pada masa itu memberontak, maka dia pun diperangi. Seperti orang yang keluar daripada agama Islam. Tukang-tukang bid'ah. Tukang-tukang bid'ah ni gapo? Jangan dia salah faham orang mengatik ni bid'ah, kata ni bid'ah, makluk ni bid'ah, berat. Pakat dia bunuh orang tu kali lah, kan dia tak salah faham ni. Tukang-tukang bid'ah ni, kata ulama, bila disebut bid'ah dalam kitab ni, bid'ah dalam akidah. Gapo dia? Ajaran yang sesat. Ajaran yang sesat. Itu bagi tukang-tukang bid'ah. Penghalang-penghalang kebenaran, pengacau-pengacau yang sebagainya dan sebagainya, maka golongan itu adalah halal darah mereka. Yang disebut juga dalam kitab-kitab fiqh disebut juga, iaitu golongan-golongan yang memberontak. Disebut dengan istilah al-bughah. Baik, kesimpulan laju hadis ni ada yang ketiga ni laju sebab masuk bab. Haram membunuh seseorang kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Yang kedua, membunuh boleh dilakukan ke atas 3 golongan, iaitu perempuan janda yang berzina, bunuh balas maknanya dia telah melakukan pembunuhan, kemudian dia dibunuh balas. Dan yang ketiga ialah orang yang murtad. Dan Abu ingatkan sekali lagi bahawa semua ketiga-tiga perkara ini hanya pihak yang berkuasa yang boleh buat. Kita orang kampung jangan duk memandang nak buat gapo-gapo, tidak begitu. Dalam hadis yang disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, kisah bagaimana seorang perempuan mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia riwayat pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya berzina. Dia riwayat pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Maka Rasulullah pun paling. Dia mula-mula ayat ke kanan, Rasulullah paling, tak sedengar. Dia mari pula ayat ke kiri, Rasulullah paling, tak sedengar. Tak sedengar lafaz itu. Sebab apa akibat daripada pengakuan dia itu berat. Maka diulang, maka Rasulullah tanya, adakah perempuan ni sakit? Adakah dia gila ke ataupun lagu mana? Dia jawab tak. Orang pun sahabat-sahabat kata tak, dia orang biasa. Maka Rasulullah pun tanya, betul ke apa yang kamu sebut? Ya, betul, dan saya nak bertaubat. Dan saya mengaku. Maka bila mengaku begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat yang Rasulullah tanya, adakah kamu mengandung? Lan ini mengandung? Dia jawab, ya, saya mengandung. Kalau begitu balik lahirkan anak itu. Maka dia balik, lepas 9 bulan beranak, dia mari balik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ayat pula, wahai Rasulullah, saya sudah melahirkan anak. Laksanakanlah hukum ini. Allahu akbar. Kalau kita orang dok dah weh pakai lari dah. Lepas tu Rasulullah, ada riwayat yang kata Rasul tanya, anak tu siapa jaga? Siapa yang menyusukan dia? Besarkan dulu biar dia lepas susu. Maka dia pun balik dan menyusukan anak dia. Selepas anak itu besar dan boleh diserah kepada orang lain, maka dia kembali semula. Selepas itu barulah dilaksanakan hukuman, iaitu direjam sampai mati perempuan itu. Selepas dia meninggal dunia, direjam. Maka Rasulullah ismaya mayat. Jenazah dia itu disembahyangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa semaya kepada dia sedangkan dia ni seorang perempuan yang berzina? Dia kata, adakah di kalangan kamu yang sanggup untuk bertaubat seperti dia? Sesungguhnya taubat dia lebih baik daripada 70 taubat di kalangan kamu. Satu riwayat sebut. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dia, dan bila dikena hukuman itu maka lepaslah dia di akhirat, masya-Allah. Kalau yang ketiga, darah dan nyawa orang Islam adalah dihormati, jangan dibunuh tak tentu kala. Dan yang keempat, membunuh tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati. Ini pengajaran daripada hadis yang ringkas ini. Kalau nak hurah agak panjang, tapi cukuplah setakat itu pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah daripada kelemahan hamba sendiri,
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna